Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Lebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita diberi kesempatan, masa, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan orang yang menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung tajuk kita yang kita dah lama berhenti. Kita masih berada dalam tajuk yang pertama, tajuk penting solat yang pertama. Dia ada beberapa tajuk solat ini. Cuma kita sebut sebelum daripada ni ada 3 komponen asas di dalam solat. Yang ni yang asas. Adapun yang detail dia banyak. Yang asasnya yang pertama syarat sah solat. Dia panggil syurutus sihatus solat. Yang keduanya ialah rukun. Dia panggil pelaksanaan ataupun syarat pelaksanaan setiap rukun 13. Itu komponen yang asas yang kedua. Dan yang ketiganya, yang asas yang ketiga, perkara yang membatalkan solat. Ini ada 3 benda yang asas yang kita akan fokus. Yang selebihnya tajuk-tajuk yang sunat. Termasuk perkara sunat ab'ad ada 8 dan selebihnya sunat hay'ah. Baik. Yang kita akan fokus tuan-tuan 3 komponen ini kerana dia sangat penting, kerana terbentuk, terbina, terdirinya solat itu berasaskan 3 benda ini. Kalau salah satu daripada 3 komponen ini kita tak clear ataupun tak komplit, tak sempurna, menyebabkan sembahyang kita direject oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang pertama tuan-tuan, kita akan sambung ni ada 6 syarat dan terma. 6 syarat ataupun dia panggil bahasa kita dia panggil terma dan syarat. Ada 6 terma dan syarat untuk solat kita diterima oleh Allah taala. Bahasa fiqh dia panggil syarat sah solat ada 6. Dalam kitab lain ada 9, tapi kitab kita ini diringkas ada 6 sahaja. 6 yang asas. Kalau Hidayatus Sibyan, Sulamus Sibyan, kitab Matla'ul Badrain, ada 9 perkara syarat sah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sambun muka surat 48 syarat-syarat sah sembahyang yang ketiga. Kita dah baca pertama dan kedua, sambung malam ni ketiga dan keempat. Ketiganya daripada 6 syarat sah sembahyang ialah masuk waktu. Ini syarat basic saja, tetapi pendetailan itu yang kita nak. Macam mana cara untuk memastikan bahawa masuknya waktu. Macam mana cara kita nak tahu masuk waktu itu penting. Baik. Ketiga daripada 6 syarat masuk waktu, yakni masuk waktu sembahyang wajib. Sembahyang yang wajib. Adapun sembahyang sunat samalah. Sembahyang sunat ini dia ada sunat yang mempunyai waktu. Kalau sembahyang sunat yang mempunyai waktu, maka kita tengok bila masuk waktu dia. Kita akan belajar dalam tajuk sembahyang sunat tuan-tuan, dia ada 4 kategori sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai waktu, kategori kedua sembahyang sunat mempunyai sebab,
Dan kategori yang ketiganya ialah sembahyang sunat yang tidak mempunyai sebab dan tidak mempunyai waktu. Ada 3 kategori. Ada 4 tu di mana pendetilan di sembahyang sunat yang mempunyai sebab, dia ada pecahan. Kita akan belajar apabila masuk sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat mempunyai waktu, dia sama juga konsep dia dengan sembahyang wajib. Apabila masuk waktu dia baru sah. Kalau tak masuk waktu, kita sembahyang duha belum masuk waktu, maka tak sah sembahyang sunat duha kita. Kenapa? Kerana tak dapat satu daripada 6 syarat untuk Allah terima ibadat. Walaupun cantik ibadat kita, kita jaga cantik, pelaksanaan rukun cantik, perkara batal solat kita jaga, sunat hai'ah kita jaga, sunat ab'ad kita jaga, tetapi satu daripada 6 perkara yang kita tak jaga ialah sembahyang belum masuk waktu. Okey, secara ringkas tuan-tuan, syarat satu daripada 6 ini yang kita bincang malam ni ialah masuk waktu. Apa yang penting yang kita nak tahu ialah cara mengetahui masuk waktu. Dia ada berapa level cara dia, berapa standard, berapa level, berapa cara kita nak tahu masuknya waktu sembahyang. Secara ringkas, dia ada 3 cara, 3 standard ataupun 3 peringkat. Peringkat yang pertama, kita tahu masuknya waktu secara yakin. Kita pernah sebut kat tuan-tuan, di dalam fiqh ini dia ada beberapa standard asas. Ada berapa standard untuk kita mengetahui sesuatu benda ini? Dia ada 3 standard. 2 yang diterima pakai, 1 yang ditolak di dalam syariat kita. Maknanya 1 tidak diambil kira di dalam penhukuman. Standard pertama yakin, standard kedua zon, standard ketiga syak. Ada pewaham tidak dikira. Pertama, apapun di dalam isu fiqh tuan-tuan, ini asas dia. Kita nak tahu apapun isu dia, isu di dalam bab air, isu di dalam bab najis, isu di dalam masuk waktu, di dalam isu yang sekejap lagi kita bincang yang kedua, mengetahui arah kiblat. Inilah dia standard dia. Standard pertama yakin, standard yang keduanya ialah dhannun, standard yang ketiga syak, yang keempat waham tidak diambil kira. Ada 3 sahaja. Dan 3 ini tuan-tuan, 2 sahaja yang diterima pakai, 1 tidak diterima. Apa dia yang tidak diterima? Ialah syak. Apa beza 3 ini? Kita kena tahu dulu tuan-tuan. Apa beza 3 ini? Makna yang paling penting kita kena tahu makna. Membezakan 3 level ini dibezakan oleh makna dia. Apabila kita tahu tuan-tuan, paling penting ketika mana implement. Bila ketika kita nak hukumkan suatu benda, cara menhukumkan mengikut level ini. Contoh tuan-tuan, orang tanya, Tuan Haji masuk tandas tadi, ada air tak dalam tandas? Ya, ada. Tuan Haji basuh tak kecil dengan air yang ada dalam tandas? Saya masuk tadi tandas tuan-tuan, ada dalam baldi tu ada air sedikit, separuh. Alhamdulillah kat sini air ada. Nikmat. Orang lain tak ada air, kita masih ada air. Masuk ada air tuan-tuan, dalam air itu saya kencing, bukan nak cerita kencing. Tuan-tuan kata cerita apa kencing ustaz oi. Tak ada cerita lain ke? Saya guna basuh kencing itu dengan menggunakan air dalam baldi tuan-tuan. Orang tanya, ini biasa isu yang selalu dibangkitkan. Ada orang kata air yang berada dalam baldi itu dihukumkan najis. Maka kita tanya dia, ingat tuan-tuan, disiplin ilmu syariat. Ilmu syariat, ilmu yang ada disiplin dia. Bukan kita boleh hantam, kita boleh bedal, kita boleh belasah ikut dam. Maka apabila orang tanya kita, Tuan Haji, apa hukum air yang berada dalam baldi, dalam tandas itu? Ada setengah orang kata tuan-tuan, dia kata hukum dalam baldi itu, air dalam baldi itu najis, tidak boleh digunakan untuk ambil wuduk ataupun untuk basuh kencing. Kenapa? Kerana dia kata air dalam itu statusnya najis. Kita tanya dia, nak menghukumkan najis ni tuan-tuan hukuman. Kita hukumkan kata air itu najis daripada asalnya mutlak, maka kita hukumkan najis. Kita tanya dia, macam mana boleh lahirnya hukum najis? Sebab tuan-tuan, nak hukumkan najis ini
kita mesti yakin masuk najis dalam itu baru kita boleh hukum. Kita tanya dia, Tuan Haji tengok tak terpancuk air kencing? Dia kata tak tengok lah, tetapi biasanya dia kata kalau orang kencing sambil berdiri takkan tak masuk dalam baldi tu. Dia guna teori adat dia, teori akal dia. Dia kata biasanya kalau kita kencing sambil berdiri ni jarang, dia kata tak masuk, tak terpencik masuk, takkan tak percik masuk dalam air tu. Tak boleh guna, dia kata. Kalau untuk diri dia tak nak guna, rasa tak puas hati, tu tak apalah. Tetapi status hukum kita bincang. Apa status hukum? Soal nak guna, itu soalan kedua. Kalau dia rasa tak puas hati, bukan soal suci ataupun tidak. Memang suci hukum dia, tapi dia ini rasa tak puas hati nak guna. Tak apa, itu soal lain. Apabila dia hukum menggunakan andaian dia, menggunakan agak-agak dia, maka tidak dikira di dalam syariat. Sebenarnya panduan syariat macam mana panduan sebenar? Panduan sebenar apabila kita tak berada pada level pertama yakin. Kita tak yakin najis masuk di dalam air tersebut. Yang kedua, kita tidak boleh juga berada pada level kedua zon, kerana kita tidak ada tanda-tanda qarinah zon. Kalau ada tanda, okey. Sebab tu sekejap lagi kita nak sebutkan tuan-tuan makna level ini, barulah kita boleh hukumkan satu benda. Dan ketiga, syak pun dia tak syak. Kalau dia syak di dalam syariat kita, syak ni tuan-tuan tidak merubah status asal. Syak 50-50, najis ke tidak, dia tidak akan merubah status asal. Kenapa? Kerana formula yang ulama kita buat di dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i, apabila syak dia kembali kepada asal. Apa dia asal dia? Air itu asalnya bukan najis, suci. Maka hukum apabila syak, hukumnya status air itu suci. Baik, cara tuan-tuan, itu contoh saja. Bila kita nak guna 3 kayu ukur ini, di mana tempat dia? Di semua tempat, melibatkan isu najis, isu masuk waktu, isu arah kiblat, dan isu air, dan beberapa isu-isu lain. Maka kita kena tahu tuan-tuan 3 benda ini makna dia. Pertama apa dia? Pertama yakin. Level ini juga kita akan guna dalam isu masuk waktu. Yakin apa dia tuan-tuan? Kita pernah sebut, kita ulang sekali lagi. Makna yakin ni idrab ataupun mendapatkan sesuatu maklumat bisyahadah, secara panca indera. Mendapatkan sesuatu maklumat menggunakan panca indera kita, tu dia panggil yakin. Kalau satu benda tu boleh dapat maklumat melalui pandangan, kita tengok, baru kita panggil yakin. Kalau satu benda itu kita boleh dengar, tuan-tuan dengar, baru yakin. Kalau satu benda itu tuan-tuan boleh dapat maklumat melalui cium, tuan-tuan cium, yakin najis. Kenapa? Kerana baunya najis. Mana tanda yakin berada pada level yakin? Kata najis ini kerana dia mendapat info dengan ciuman, salah satu daripada panca indera. Ataupun dia tengok warna najis masih ada. Kalau dia tengok warna najis tak nampak najis, tetapi dia boleh trace dengan hidung, maka sama juga berada pada level yakin. Settle tuan-tuan, mudah saja yakin ni. Sebab itu jangan kita guna ayat yakin masuk najis. Kenapa yakin tuan Haji? Takkan pula. Takkanlah kecil sambil berdiri tak masuk najis. Rupanya dia tak tengok, dia tak tahu makna yakin. Ini penggunaan istilah sangat penting di dalam bidang ilmu syariat. Dia tak boleh kita guna silap istilah. Kenapa? Kerana silap menhukum. Apabila kita tanya yakin ke tidak, dia kata ya yakin. Tuan Haji tengok ke tidak? Tak tengoklah, tetapi takkanlah berkecing sambil berdiri tak masuk. Itu silap penggunaan istilah. Kalau kita nak guna yakin, kita kena jawab ya, saya tengok ataupun saya cium dalam baldi itu bau air kencing. Maka confirm, itu baru boleh guna confirm atau yakin memang dalam baldi itu najis hukum dia. Kenapa? Kerana dia boleh detect ataupun boleh dapat info melalui ciuman dia. Settle. Yang kedua, kalau kita tak dapat, yang kedua ni, kita tak boleh berada pada level yakin, pada standard yakin tak boleh.
Maka ada standard yang kedua yang diambil kira di dalam hukum syarak, dipanggil zannun. Ini istilah syarak, zon. Kita pun dah biasa guna, orang Melayu kita tuan-tuan, zon. Apa makna zon? Zon ni kuat sangkaan hati dia. Kuat sangkaan hati dia dengan ada usaha dia ataupun ada dalil. Ini istilah syarak. Kuat sangkaan hati dia dengan ada dalil. Kalaulah tidak ada dalil, maka dipanggil syak. Kenapa? Kerana tidak ada suatu benda yang dia boleh pegang untuk menguatkan hati dia cenderung arah mana-mana, cenderung najis ataupun tidak. Yang menguatkan hati dia ke arah najis, ke arah masuk waktu, mana benda yang menguatkan hati dia? Mesti ada usaha dia. Usaha dia itu di dalam fiqh dinamakan dalil. Apa makna dalil? Tempat dia boleh berpegang yang mengatakan masuknya waktu, walaupun dia tidak boleh berada pada level melihat. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, zam ini dia penting. Kenapa? Kerana dia level kedua. Kuat sangkaan hati kita dengan ada usaha, dengan ada dalil. Dalil itu, usaha kita itu tempat kita pegang yang apa dia? Yang memberatkan hati kita, kata masuknya waktu, ataupun kata najis, ataupun kata ini arah kiblat. Maka benda yang kita pegang itulah tuan-tuan dipanggil dalil di dalam syariat kita. Usaha kita itulah dipanggil dalil. Dalil ni apa fungsi dia? Fungsi dia untuk memberatkan hati kita cenderung belah mana-mana. Kalau tidak ada dalil, maka tidak boleh berada pada zon. Dia berada pada syak. Apa makna syak? Syak ini sama berat hati dia antara masuk waktu ataupun belum. 50-50. Sebab itulah ulama, peratusan ni ulama bagi, kalau syak 50-50. Kalau zon berat belah mana-mana, maka tambah lagi 75%. Kalaulah yakin dia lihat sendiri, barulah jadi 100%. Itu ulama terkini buat percentage. Baik, settle tuan-tuan. 2 3 dah syak kita combinekan sekali. Makna kita tahu yakin apa dia, kita tahu zon apa dia, dan kita tahu syak apa dia. Syak mudah dia kembali kepada asal. Contoh tuan-tuan, kita solat, tiba-tiba kita syak 3 ke 4. Kaedah ini tuan-tuan terpakai dalam semua isu fiqh. Kaedah syak ni tuan-tuan, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mudah saja tuan-tuan ingat, apabila syak kembali kepada asal, dia tak akan menjejaskan status sesuatu hukum. Syak dia tidak boleh untuk kita hukumkan suatu benda, tak boleh. Macam mana apabila syak? Dia kena kembali asal. Tak boleh pakai kalau syak teruskan solat, teruskan bagi salam, tak boleh. Ketika tuan-tuan nak bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, datang syak, aku ni 3 ke 4, cukup ke tak lagi 3 ni, ke baru 2 semai maghrib tadi? Ketika nak bagi salam, tuan-tuan bagi salam dalam syak, hukum dia tak sah. Mesti bagi salam yakin. Macam mana nak yakin? Syak kembali kepada asal. Asal dia tuan-tuan ambil 2. Kan kalau maghrib 2-3 bukan 3-4. Takkanlah maghrib 3-4. Dia nak bagi salam, aku 3 ke 4, tak payah fikir, maghrib kan 3. Aku 3 ke 4. Kalau 3 okeylah, kalau 4 memang orang tak syak 3-4. Yang 3-4 insyak. Tuan-tuan jangan fikir pelik pula. Maghrib cukup ke tak lagi ni? Okay, kalau cukup 3 rakaat. Tak cukup makna 2. 2 ke 3. Ke ni tahiyat awal ni. Semayang jadi imam tak apa, tu mudah semayang tu imam, ikut tu imam dia. Tu imam 3 lah aku. Tu imam lebih lah aku. Tapi ingat, lebih bahaya tuan-tuan. Kita akan bincang. Ada situasi 2-3 minggu lepas, ada orang tanya, berlaku di surau dia. Dia telefon lah, sebab saya mengajar lah. Saya mengajar akidah. Jadi fiqh tak lepas lagi. Dia kata, Ustaz, kami ni berlaku tadi, dia kata tu imam ni sembahyang 5. Di belakang ni, makmum di belakang ni confirm memang 5. Dia kata jadi isunya apa dia?
isunya saya ni tak ikut, saya buat 4 saja. Main asalkan 4. Ada makmum di belakang ni ada 2 kumpulan. Ada hang ikut tu imam, ada hak tak ikut tu imam. Dia kata tak ikut tu imam tak ramai. 2-3 orang saja tak ikut tu imam. Memang kawan hak belakang hak tanya ni dia confirm, dia kata memang tu imam 4. Tu imam 5. Kemudian apabila selesai sembahyang, pok dia pakat bincang lah. Dia kata, kenapa sembahyang 5? Itulah dia kata, dah tu imam 5, saya pun ikut 5. Hak ni kata, dah tu imam 5, saya 4 saja. Tu saya tunggu. Makna ada hak betul, ada hak tak betul. Jadi kesimpulan tuan-tuan, 2 firqah ni, 2 kumpulan ni, ada kumpulan yang betul, ada yang tak betul. Tak betul macam mana? Tak betul dia yakin, dia confirm 4, tiba-tiba dia ikut tu iman yang salah, maka batal solat dia. Batal solat ikut iman yang salah. Dia tegur, sepatut dia kena tegur. Tapi oleh kerana dia tak berani tegur, ataupun dia tak tahu cara nak tegur, dia tak tahu cara nak tegur. Nak bercakap, dia kata batal solat. Lepas nak tegur macam mana? Subhanallah, dia tak pandai lah. Nak tegur, cara tegur tu imam apa, ada cara dia juga. Ada tempat subhanallah, ada tempat yang kena ucap, kena keluar dengan ucapan, kena bercakap, bukan bercakap bahasa Melayu, bercakap bahasa yang tu iman salah. Tu iman baca Quran, baca bacaan yang salah, maka kita jangan tegur dengan subhanallah. Dia ada 2 cara tegur. Kalau tu imam itu kesilapan dia pada rukun perbuatan ataupun dia lupa rakaat, maka cara tegur dia subhanallah 3 kali. Tak sunat 3 kali. Kali keempat tak sunat. Biarlah tu iman dia tak nak pakai kita, tak apa, biarlah. Sebab tu iman tak wajib dia dengar kita. Tak wajib dia dengar kita. Dia kena pakai isi hati dia. Cuma orang tegur itu sebagai membantu dia. Tapi apabila makmum tegur, dia tetap dengan yakin dia, aku baru 3, sedangkan dia dah 4, maka tak batal iman. Iman yang salah tak batal, tuan-tuan. Sebab dia terlupa. Ataupun dia memang yakin dia baru 3, sedangkan dia 4, maka tu iman tak salah. Yang salahnya orang yang yakin 4, tiba-tiba dia ikut tu iman juga jadi 5. Salah. Yang sepatut macam mana? Sepatutnya seperti firqah yang kedua, yang minoriti itu, dia mesti tunggu imam. Dia ada 2 hukum. Pertama, harus dia firqah, tapi tak sunat dia firqah. Harus saja, boleh. Makna firqah, terlitah di hati dia apabila imam naik ke rakaat ke-5, dia terlitah di hati dia, aku semayan seorang diri. Itu dia panggil niat keluar daripada jemaah. Niat keluar macam mana? Aku sembahyang seorang diri. Tak perlulah sahaja aku keluar daripada jemaah kerana Allah Ta'ala. Tak payah lagu tu lah. Tapi oleh kerana kita duk terbiasa dah, niat ni kena ada sahaja kerana Allah, maka dia ingat sahaja aku keluar daripada iman kerana Allah Ta'ala. Tak perlu terlitah hati kita, aku ni sembahyang seorang diri. Cara yang kedua yang sunat tu, dia ada 2 tindakan yang perlu kita ambil. Cara yang kedua, sunat kita tunggu imam. Imam ini biar dia buat, dia terlupa, biar dia selesai dulu 5 rakaat tu. Nak buat sangat, buatlah imam. 5 ke hantam 6 pun tak apa, aku tunggu. Di mana kita tunggu? Sunat kita tunggu dalam tahiyat akhir. Kita baca tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidun majid. Imam duk dekat ke-5. Apa yang perlu kita buat? Ulama kata kita tambah dengan zikir-zikir lain. Tak sunat kita duduk diam. Dalam solat ni tuan-tuan, apabila habis bacaan kita sementara iman siap, bacalah sunat apapun. Zikir. Sunat kita isikan, jangan kita diam. Sunat. Nak ulang balik pun tak apa, nak tambah doa-doa lain tambah. Fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ghafir. Baca doa kita. Doa untuk kita. Sampailah dia turun, dia bagi salam, barulah kita bagi salam. Itu cara yang sunat. Kalaulah tuan-tuan syak, apa yang poin yang kita nak cerita, tuan-tuan kena kembali kepada asal. Tuan-tuan contoh 3 ke 4, mana asal dia? 3. Kalau 3-4, kaedah ini, formula ini, tuan-tuan kena ambil angka berapa? Angka 3. Contoh sekejap lagi tuan-tuan, sembahyang 4 rakaat. Sampai saja tahiyat akhir, syaitan kacau kita, dia kata 3 ke 4. Kita perasan baru 3. Walhanya kita dah 4. Apa tindakan kita perlu buat? Ambil yang yakin. Tuan-tuan yakin 3 ke 4? 3 tu yakin, bukan 4. 4 tu syak. Maka tuan-tuan tambah 1 lagi. Walaupun tuan-tuan tambah itu sebenarnya 5. Tak apa. Memang itulah tindakan yang perlu kita buat. Walaupun di sisi Allah Ta'ala dia tahu 5 dah ni. Dia hantar sampai 5. Ya, sebab itu memang kaedah kena buat macam tu.
Syak tak. Itulah kaedah syak, tuan-tuan. Baik, kita terus ke level kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ada 3 level masuk waktu, tuan-tuan. Ketiganya masuk waktu. Baik, waktu ini dah kita tahu dah, kita ekspreskan. Tuan-tuan dah tahu apa makna yakin, apa makna zon dan apa makna syak. Maka 3 level masuk waktu ni, tuan-tuan, ketiga-tiga level ini sah. Tuan-tuan pilihlah nak berada pada level mana. Kita ulang sekali lagi, tuan-tuan. Cara mengetahui ataupun tahu masuk waktu, mesti kita tahu salah satu daripada 3 standard ini. Tuan-tuan nak pilih berada pada standard mana-mana tak menjadi isu, tapi pastikan ketika tuan-tuan takbir Allahu Akbar, memang kita berada pada salah satu daripada 3 level. Bagus, sah. Jangan kita takbir Allahu Akbar dalam keadaan syak, maka tidak sah sembahyang kita, walaupun dari segi hakikat sebenar di sisi Allah Ta'ala memang kita salat masuk waktu, tetapi tidak sah. Kenapa? Kerana kita takbir dalam keadaan syak 50-50, ataupun agak-agak. Itu orang kita hari ni dia tak panggil syak lah, dia panggil agak-agak. Rasa-rasanya dia kata dah masuk waktu dah. Kenapa? Yalah, dia kata dah lah rasa ni lama dah ni. Dah rasa ni lama dah. Daripada maghrib tadi ni, dia kata ni dah lama dah rasa sembahyang syak. Rasa saja lama, tapi tidak ada mana-mana level untuk dipegang, maka tidak sah. Walaupun ketika dia sembahyang itu sebenarnya dah pukul 9 dah, tapi dia tak tahu pukul 9. Dia tak pernah dengar azan, dia tak tengok takwim, dia tak tengok jam, dia tak tanya siapa pun, dia sembahyang dalam keadaan rasa-rasa agak-agak, maka tidak sah, walaupun dia sembahyang itu pukul 9 ataupun pukul 10. Ini penting level ini. Pertama, tuan-tuan, level pertama ini jarang orang ini tak berada pada level pertama, orang dulu saja. Level pertama masuk waktu dengan standard, dengan cara, dengan maqam, dengan martabat, yakin masuk waktu. Apa makna yakin masuk waktu, tuan-tuan? Yakin masuk waktu ni dia melihat perubahan, peredaran, pergerakan matahari secara live, secara tengok direct mata dia. Dia tengok sendiri bagaimana pergerakan, perubahan, peredaran matahari. Kita akan belajar. Kita dah belajar kan? Kita dah belajar, tuan-tuan, lupa. Kalau nak masuk subuh macam mana? Nak tengok apa tanda masuk subuh. Kalau masuknya zuhur, macam mana tanda dia? Kalau masuknya asar, macam mana tanda? Matahari duduk di peringkat mana masuknya matahari? Zuhur. Masuknya asar. Masuk maghrib, hilang matahari. Maghrib tu mana tenggelam matahari. Apabila tenggelam sekalian matahari, dia akan mengeluarkan warna aura, warna merah. Dia panggil mega. Dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil syafaq. Syafaq itu dalam orang Melayu pun dah ambil sopok. Bukan penyakit sopok. Orang Kelantan panggil sopok merah. Dia warna merah, dia akan kekal sehingga habis waktu maghrib. Habis waktu maghrib dia hilang, masuk isyak. Warna itu kemerah-merahan. Kemerah-merahan itu, tuan-tuan, dia tempias daripada cahaya matahari. Apabila tenggelam cahaya matahari, apa yang dia tinggal? Dia hanya tinggal warna kemerah-merahan, mega. Dia mega-mega saja yang tinggal. Sampai bila? Sampai masuk waktu isyak. Apabila hilang mega merah, tanda sudah masuk isyak. Kalau boleh berada pada waktu ini, kalau cuacanya cantik, boleh tengok. Kalau cuacanya tak nampak tengok, masuk tidak lagi isyak, hilang tidak lagi warna megah-megah itu, maka kita mesti berada pada level kedua. Settle, tuan-tuan, pertama. Kita dah bahas dulu cara nak tahu masuk waktu subuh, cahaya apa dia, fajar kazib, fajar sadiq. Cahaya nak masuk waktu zuhur, macam mana tanda dia. Nak masuk waktu asar, macam mana tanda dia. Nak masuk waktu maghrib, tenggelam matahari. Nak masuk waktu isyak, hilang megah-megah. Itu dia tanda-tanda melihat sendiri dengan mata. Sebab orang dulu dia tidak ada jam. Kata masuk zuhur dah lagi, Tuan Haji, masuk dah. Kenapa? Tengok matahari dah separuh tenggelam, dah separuh condon ke sebelah maghrib, ke sebelah matahari jatuh. Orang Kelantan panggil sebelah jatuh. Kelantan ni dia unik sikit bahasa dia. Arah dia, tuan-tuan, kiri, arah dia ni barat timur ni, timur barat, timur barat pula dah. Apa nama ni, maghrib, maghrib bahasa Arab, maghrib dia panggil matahari jatuh. Orang Kelantan panggil alik jatuh. Alik naik, dia dah ada dua lawan. Alik jatuh, alik naik. Ini belah ni. Ini belah ni dia panggil alik jatuh. Kenapa alik jatuh? Kerana ini belah matahari jatuh. Alik naik, belah matahari naik.
Apabila matahari naik secara perlahan-lahan sampai di puncak, itu masuk waktu zuhur. Kemudian dia cenderung sedikit ke arah matahari jatuh, maka dia mula masuk waktu zuhur sampailah asar. Asar tu kita dah beri dulu macam mana nak tanda masuk asar. Sebab orang dulu tuan-tuan, dia tidak ada jam. Jam dia peredaran matahari. Kita hari ni saja pakai jam. Matahari kita tak pandai tengok dah. Matahari separuh mana masuk waktu maghrib, waktu asar kita dah tak boleh. Maka kita berada pada level kedua tu. Apa level kedua? Level kedua, dia tak sebut sini. Level kedua ni, ini kita ringkas tuan-tuan, kalau ikutkan pendetilan, level pertama tu kita melihat sendiri, ya, level pertama. Kita, orang lain beritahu kita, boleh berada level pertama juga. Orang yang melihat dengan mata sendiri pergerakan matahari, masuk waktu, kemudian dia beritahu kita. Dia ni tengok sendiri matahari dan dia beritahu kita dah masuk. Bermakna kita ini berada pada level pertama juga. Kenapa? Kerana kita ni tahu masuk waktu melalui orang yang thiqah, dia panggil orang yang boleh dipercayai, melihat sendiri pergerakan matahari masuknya waktu. Kita juga berada pada level dia. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua zon. Inilah hari inilah kita pakai ni, zon. Yang keduanya zon. Apa dia zon? Kuat sangkaan hati, masuk waktu dengan ada ijtihad, ada dalil, ada usaha kita masuknya waktu. Masuknya waktu. Jam, tengok jam. Ini dalil kita, usaha kita. Usaha kita nak memberatkan hati kita dah masuk waktu. Isyak pukul berapa tuan-tuan? Isyak pukul 8.30 kan, contoh saja, 8.30. Tuan-tuan tak tengok matahari, tak tengok dia punya hilang, tak lagi merah-merah, tak nampak. Kalau tengok tak nampak, tentu. Maka kita berpandukan kepada apa? Berpandukan kepada takwim yang dimodulkan, yang dirumus oleh ulama falak. Pukul berapa? Pukul 8.30. Maka pukul 8.30 itulah kita panggil pegangan kita masuk waktu. Bagaimana tuan-tuan rasa berat hati dah masuk waktu? Bukan confirm, bukan confirm. Confirm tengok, itu penggunaan istilah zon. Berat sangkan hati, kenapa? Kerana berpegang kepada jam. Walaupun ada setengah ulama kata tengok jam berada pada zon juga. Ini perbahasan lah. Tapi kita nak cerita secara umum dulu. Secara umum. Baik, settle tuan-tuan. Last kali nak cerita. Last kali ni, ini yang sekiranya tidak ada jam, sekiranya tak dengar azan, sekiranya tak ada radio, tak tengok TV, apa pun tak ada, jam rosak, TV pun tak ada, pun tak dengar azan, duduk jauh, maka kita nak kena salat level kedua, level berat sangkan hati masuk waktu. Maka macam mana kita nak usaha? Kita nak kena berusaha, kena ada dalil nak bagi berat hati kita. Maka boleh tuan-tuan boleh jadikan apa saja dalil, tetapi ingat, dalil itu, pegangan itu, usaha itu telah kita uji, telah kita panggil tajribah, eksperimen. Kita dah ulang beberapa kali. Contoh macam ni tuan-tuan. Contoh saya lepas maghrib, contoh saja, lepas maghrib saya akan solat qabliyah 2 rakaat. Lepas ba'diyah 2 rakaat. Lepas ba'diyah 2 rakaat saya akan solat sunat hajat 2 rakaat. Lepas sunat hajat 2 rakaat saya akan baca, ni contoh saja, tuan-tuan jangan tiru. Saya akan baca Al-Fatihah 41 kali. Selepas bacaan 41 kali Fatihah tuan-tuan, kebiasaan saya buat, saya tengok jam pukul 8.40. Hari kedua, bacaan Fatihah saya ni tuan-tuan qadar sama aja, tak berbeza. Bukan kata hari ni saya panjangkan bacaan Fatihah saya. Maksud dia 41 kali tapi bacaan saya perlahan. Tidak, sama saja. Hari pertama sama, hari kedua sama, hari ketiga sama. Tiba-tiba hari keempat tuan-tuan, jam tak ada, TV pun tak ada, radio pun tak ada, nak tengok pun gelap-gelemak, tak nampak pun warna, masuk waktu insyak dah lagi, jam pun tak ada. Contoh sajalah, hari ni mana nak ada lagi handset pun boleh tengok jam, jam pun tak pakai dah hari ni,
Tak ramai pakai jam sebab handset pakai handset je hari ni. Contohlah, tak tahu pukul berapa, maka kita boleh jadikan zikir kita, itu dipanggil zikir kita tadi, ijtihad kita tadi, masuk waktu. Lepas saja saya baca Fatihah 41 kali, saya terus sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah, kemudian saya terus sembahyang Allahu Akbar. Solat saya takbir Allahu Akbar, saya tak tengok jam tuan-tuan. Kenapa saya berat hati saya masuk waktu? Kerana saya dalil dia, usaha selepas saya zikir, kebiasaannya masuk waktu. Maka boleh ke tidak jadikan zikir itu sebagai usaha ijtihad masuk waktu? Ya, boleh. Level mana? Level berat sangkaan hati kita masuk waktu dengan ada dalil, dengan ada usaha dan ijtihad. Sebab itulah tuan-tuan, dulu kita pernah sebut ayam boleh dijadikan dalil. Ayam jantan berkokok, tapi kena tajribah dulu, kena ulang dulu. Biasa ayam dia berkokok sekali pukul 3, dua kali berkokok pukul 4, 3 kali berkokok pukul 5. Kalau 4 kali berkokok, confirm subuh pukul 6. Dia bilang ayam kokok per kali 3, tak masuk subuh lagi. Tunggu, dia akan tunggu. Kerana jam locin orang dulu ayam yang kejut dia. Tu hebat ayam. Cuma tak boleh pahala lah kat ayam. Lalu belah orang tu kejut macam ayam tu, boleh pahala besar, kejut orang solat. Macam tuan-tuan lah, iklan, jom malam ni ada kuliah. Orang lain lupa, dengan sebab tuan-tuan iklan orang ingat, dapat pahala, passive income, free je. Kita ni, pahala kita ni pun dapat. Pahala orang yang belajar tu, tuan-tuan iklan saja dapat kat tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak kurang sedikit pun pahala dia. Dapat kat kita, tak mengurangkan pahala dia. Bukan apabila dapat kat kita, pahala dia tu Allah Ta'ala bagi pada kita, tidak. Allah bagi pahala asin, bukan pahala dia Allah ambil bagi kepada kita, tidak. Tu kita dapat pahala ekstra. Ayam tak boleh. Baik, yang ketiga last sekali tuan-tuan, tak sempat malam ni untuk masuk arah kiblat, lain kali arah kiblat. Yang ketiganya taklid, bukan syak. Syak tak boleh. Level ketiga jangan kata syak. Syak memang tak sah solat. Rasa-rasa, perasaan-perasaan, agak-agak masuk dah waktu, maka tak boleh. Agak-agak. Dia kena confirm ataupun kena zon, berat sangkaan hati. Yang ketiga apa? Yang ketiga dia panggil level ketiga taklid orang yang mujtahid. Apa makna taklid orang mujtahid? Mengikut orang yang mencari dalil ataupun usaha masuknya waktu. Kita tak pandai. Kita jam pun tak ada, TV pun tak ada, azam pun tak dengar, takwim pun tak ada. Lepas tu nak tengok, nak macam mana nak tahu nak sembahyang? Tak boleh sembahyang agak-agak. Maka kena tanya orang yang pandai untuk cari dalil. Ada orang yang pandai cari dalil, dia kata masuk dah waktu ni. Biasanya aku kalau lepas aku zikir la ilaha illallah 1000 kali masuk insya. Boleh tak kita nak berpandu kepada usaha dia? Ya, boleh. Itu dia panggil mengikut orang yang berusaha mencari dalil masuknya waktu. Bila? Ketika kita tidak mampu berada pada martabat pertama dan kedua. Kalau kita mampu berada pada martabat pertama, kedua, tuan-tuan pandai cari dalil, tak boleh ikut. Kena cari dalil sendiri. Tak boleh ikut orang lain cari dalil. Kerana orang lain cari dalil ni untuk diri dia saja. Boleh jadi tak betul. Boleh jadi tak betul dalil dia di sisi Allah Ta'ala. Tapi walaupun tak betul di sisi Allah Ta'ala, sebenar tak betul, dia dikira betul kalau dia dah ikut menu ataupun panduan Allah Ta'ala tetap. Contoh beginilah tuan-tuan. Tuan-tuan takbir dalam keadaan zon, Allahu Akbar dalam keadaan zon, berat hati ni dengan ada dalil. Dalil dia apa? Dalil dia contohlah mudah, bukan zikir tu. Contohnya ayam lah. Ayam berkokok 4 kali. Biasa 4 kali pukul 6. Maka dia pun berpandu kepada ayam. Berkokok 4 kali ni, dia pun bakit. Semayan subuh sendirilah, tak pergi surau lah. Pergi surau ni memang tak boleh buat contoh lah. Allahu Akbar semayan subuh. Berpandu kepada apa? Berpandu kepada dalil. Baik, ketika takbir Allahu Akbar sah ataupun tidak? Ya sah. Kenapa? Kerana dia mengikut panduan yang ditetapkan oleh syarak. Apa panduan dia? Dia tahu masuk waktu melalui salah satu daripada 3 level. Level apa? Dia ambil level yang kedua, iaitu berat sangka hati dengan ada dalil, ada usaha dia berpandu kepada ayam kokok 4 kali. Tiba-tiba realiti sebenar tuan-tuan. Realiti sebenar di sisi Allah Ta'ala, tak masuk lagi waktu.
Ayam tak sihat hari tu, tapi dia bukan tahu. Ayam dia tak sihat, dia kacau. Dia kacau, sistem dia kacau selalu. Ayam ni stres pun tak boleh dah. Stres ni pun dia tak betul dah. Binatang ni sama macam kita juga, dia stres. Bukan kita saja stres, bukan baby saja stres, bukan anak-anak remaja saja stres. Dia stres semua Allah Ta'ala buat. Mula daripada baby ni sampai mati. Jangan kata orang tua ni, orang tua warga gemah tak ada stres. Jangan. Dia temu aku letak mana pun tak apa, letak rumah orang tua tak apa, dia bukan tahu apa dah. Jangan, dia lebih stres pada kita lagi. Kita ni tak apalah, orang muda boleh handle stres. Binatang pun stres juga, kucing kita pun stres juga, anjing pun stres juga. Sebab itulah dia binatang ni apabila dia stres, dia tak reti nak kontrol, dia akan naik kepada depression. Kalau dia tak pandai nak kontrol depression, dia naik kepada gila, sawan. Tuan-tuan biasa dengar anjing sawan. Anjing kalau kena epilepsi ketika tu sunat dibunuh. Kenapa? Kerana dia otak dah tak betul. Memang dia tak ada otak pun. Dia tak betul dah. Apa tanda tak betul? Dia akan kerja dia nak kejar orang, dia nak tangkap apa? Dia nak gigit orang. Tu dia panggil anjing sunat bunuh. Antaranya ialah anjing yang gila. Anjing gila ni dalam bahasa syarak dia panggil apa? Dia panggil kalbun uqar. Kalbun uqar, anjing gila, sunat bunuh, dapat pahala kita bunuh. Kenapa tu? Kerana dia tak betul dah, dia stres. Hakikat sebenarnya ayat ni tak betul, tapi kita tahu ke tak tahu? Kita tak tahu. Di sisi Allah saja Allah tahu. Allah terima tak solat kita? Terima. Kenapa? Kerana kita ikut panduan. Tetapi kalau kita tahu, tuan-tuan, ketika kita tahu tak terima. Zannum ini dia hanya diterima pakai sekiranya tak nyata kesalahan. Al-zannu tabayyan, maksudnya zam ini nyata, al-khata nyata kesalahan, maka ketika itu tidak diterima pakai. Mana contoh dia, tuan? Contoh ketika kita pegang tadi ayam berkokok 4 kali masuk waktu dia, tiba-tiba pagi besok kawan kita beritahu, maknanya kita tahu bahawa kita panduan yang tadi tak terima pakai, tak masuk waktu lagi. Macam mana? Kita tahu, contohlah, kawan kita bertemu kawan, dia kata aku lalu, dia kata rumah tadi, dia kata dah nampak cerah dah, pukul berapa? Dia kata aku tak tahu pukul berapa, aku bangkit subuh. Aku bangkit tu dia kata sebab bunyi kokok ayam 3-4 kali, bangkit terus solat lah. Kawan kata aku lalu nampak cerah bilikmu tu baru pukul 5, tak subuh lagi. Oh gitu kah? Lepas tu aku solat lah. Maka solat kita tak pakai, wajib qada, tapi tak haram, wajib qada. Kenapa? Kerana zon diterima pakai sekiranya tak nyata kesalahan. Apabila nyata kesalahan tak betul, ketika itu tidak boleh dipakai lagi. Wallahu alam, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan, masuk ke 4. Dia slow sikit ni, tuan-tuan, sebab ada tempat-tempat yang perlu pendetilan. Tapi kalau tempat yang contoh ke-6, ke-6 tu dia boleh kita baca ekspres. Kenapa? Kerana dia tidak ada pendetilan. Macam yang ni, walaupun dia ringkas, masuk waktu saja, tapi perlu pendetilan ada 3 level. Dan gitu juga bulan depan ke-4 menghadap kiblat pun sama juga, mesti ada 3 ataupun 4 level. Kena detailkan. Kadang-kadang dia semaya agak-agak saja, pergi rumah orang tak tanya pun, tak tanya tuan rumah, agak tak boleh. Tapi kalau dia zon hati dia, tak apa, pergi rumah kawan, masuk bilik, tak ada arah kiblat, tak ada arah kiblat, maka dia nak panggil pun kawan duduk dalam bilik dia segan, nak panggil, nak tanya mana kiblat ni, kompas pun tak ada. Lalu dia semaya agak-agak, tak sah. Kalaulah dia berpandukan boleh, dia kata tengok sejadah ni apa macam ni, kita ikut je lah. Ni apa ni sejadah, kan kita boleh pandu juga, biarlah tak betul pun. Selagi mana tak nyata tak betul, kita boleh. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana kita bukan yakin, zon hati kita arah ni kiblat. Kenapa? Kerana tengok tuan rumah bentan sejadah siap dah, arah ni. Rupanya tuan rumah tersilap. Lepas solat, tanya tuan rumah mana arah kiblat. Pandai dia tanya, patut tak tanya dah. Dia kata arah kiblat belah ni. Oh, saya solat belah ni. Kenapa? Kerana ni apa ni? Oh, tersilap tadi dia kata apa. Pada muka tanya sangat. Kalau tak tanya, jadi dah. Kenapa? Kerana takbir dalam keadaan zon. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.